Ini bab kelebihan bertimbang rasa pada makanan yang sedikit. Dan makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, dan seumpama itu. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Dalam riwayat Ishaq, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi dia tidak menyebutkan saya mendengar. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, serupa dengan hadis Ibnu Jurayj yang tersebut sebelum ni. Seterusnya riwayat daripada Jabir lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Bab orang mukmin makan untuk mengisi 1 perut sahaja, dan orang kafir makan untuk mengisi ke-7 perutnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang kafir makan fi sab'ati am'a, dalam 7 perut usus, ataupun mengisi 7 perut. Asal maknanya usus di sini, wal mukmin, dan orang mukmin makan untuk mengisi 1 perut sahaja. Dengan beberapa sanad kemudian tu bimithlihi, kata dia, yakni sama lafaznya dan maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Nafi', beliau berkata, Ibnu Umar pernah nampak orang miskin, maka dia pun meletakkan di hadapannya makanan, dan meletak lagi di hadapannya. Kata perawi, yakni Nafi', orang itu makan dengan banyak sekali. Kata perawi, yakni Nafi', faqala, maka berkatalah Ibnu Umar, la yudkhalanna hadha alayya, jangan sekali-kali dibawa masuk lagi orang ini ke hadapan saya, kerana saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang kafir makan untuk mengisi 7 usus atau 7 perut. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir dan Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih kurang tadi ya, lafaz dia tu sama, cuma sanad dia berbeza. Orang mukmin makan hanya untuk mengisi 1 perutnya atau 1 ususnya, dan orang kafir makan untuk mengisi 7 ususnya. Dengan sanad satu lagi itu bimithlihi. Bila dia kata bimithlihi, maknanya serupa dengan hak tadi juga, cuma dia tidak ada sebut Ibnu Umar. Itu tak ada sebut Ibnu Umar, yakni riwayat daripada Jabir sahaja. Tadi Jabir dan Ibnu Umar, di sini Ibnu Umar tak ada sebut, tapi dari segi hak lain itu serupa. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid, orang mukmin makan untuk mengisi 1 perutnya sahaja, dan orang kafir makan untuk mengisi 7 perutnya. Dengan sanad satu lagi daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimithli hadithihim, sama seperti lafaz dan makna hadis mereka yang tersebut sebelum ini.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi tetamu kafir, seorang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya diperah susu biri-biri atau kambing, seekor biri-biri. Diperahlah susunya. Orang kafir itu, tetamu itu pun minum. Habis. Kemudian diperah lagi yang lain, dia minum lagi. Diperah lagi yang lain, dia minum lagi, sehingga menghabiskan susu 7 ekor biri-biri ataupun kambing. Pada keesokan paginya dia memeluk agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang supaya memerah susu biri-biri. Dia pun minum. Habis satu bekas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh lagi perah yang lain. Dia tidak dapat menghabiskannya. Dia tidak dapat menghabiskan yang kedua. Tetapi dia tidak dapat menghabiskan yang kedua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin minum mengisi 1 perutnya, dan orang kafir minum untuk mengisi 7 perutnya. Ini bab seseorang itu tidak boleh mencela makanan. Apa ni orang kita kata nguduh, mencela, memburuk-burukkan makanan. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya tidak pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau inginkan sesuatu, dia makan. Kalau dia tidak hendak, dia akan tinggalkan. Itu saja cara dia. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, mithlahu. Hak satu lagi nahwahu. Mithlahu maknanya lafaz dia dan maknanya sama dengan hak sebelum daripada ni. Kalau nahwahu, lafaznya tidak sama, tapi maknanya sama. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali mencela apa-apa makanan. Beliau kalau sukakan makanan itu akan makan. Beliau akan makan. Tapi kalau dia tidak suka, tidak berselera terhadap makanan itu, dia akan diam. Dengan sanad satu lagi daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, sama seperti lafaz hadis dan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Baru ni kita tak ada habis sikit lagi kan. Kita perhabis sajalah. Ada sah hadis, ada 2 hadis. Tu kita tak ada baru ni. Tengok dulu situ. Ceritanya Abdurrahman bin Abi Bakar meriwayatkan hadis ini. Dia kata ashabus suffah, sahabat-sahabat Nabi yang menghuni serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suffah di mana? Serambi. Mereka itu orang-orang yang sesak, orang-orang miskin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu kali kata, sesiapa yang ada padanya makanan 2 orang, hendaklah dia bawa balik yang ketiga. Orang yang ketiga. Sesiapa yang ada makanan untuk 4 orang, dia boleh bawa balik. Dia hendaklah bawa balik orang yang kelima, keenam, atau lebih kurang begitulah katanya. Abu Bakar datang membawa 3 orang, yang ini tetamu. Nabi SAW pulang membawa 10 orang tetamu. Abu Bakar bawa 3. Qala, kata Abdurrahman, iaitu saya, mak saya, ayah saya dan mak saya 3. Jadi tiap-tiap seorang tu tambah se. Bawa 3 tu pasal kami pun 3. Maknanya dalam rumah tu 3.
Saya tidak pasti, kata perawi di bawah lagi, bukan Abdul Rahman, perawi di bawah lagi. Adakah Abdul Rahman berkata, isteri saya dan khadam yang berkhidmat di antara rumah kami dan rumah Abu Bakar, waktu tu dia ada sebut ke, kau tak ada sebut? Saya tidak pasti waktu tu. Qala, kata Abdul Rahman, Abu Bakar makan petang dekat Nabi ataupun bersama Nabi SAW. Kemudian dia duduk bersama Nabi sehingga selesai sembahyang Isyak. Lepas tu barulah dia pulang. Bila dia pulang, Rasulullah SAW sudah mengantuk dah lah. Biasanya dia balik tu Rasulullah mengantuk dah lah, lewat lah. Faja'a ba'dama madha min al-lail, masya Allah. Dia pulang setelah berlalu beberapa ketika waktu malam. Iaitu tak sebutlah berapa jam, tetapi selama yang dikehendaki Allah. Jadi beberapa ketika waktu malam. Qalat lahu imra'atuhu, bila dia balik, bini dia pun kata. Bini dia di sini namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman, iaitu kepada ibu kepada Abdul Rahman dan Aisyah. Abdul Rahman dan Aisyah ni seibu sebapa. Ni anak Abu Bakar dengan Ummu Ruman. Anak dia lain ada lagi dengan ibu yang lain. Ma habasak an adiyafik aw qalat dhaifik, apakah yang membuatmu tertahan daripada pulang untuk melayani tetamumu? Apa yang lambatnya? Dia kata, apa lambat? Adiyafik ataupun dia kata dhaifik. Lafaz berbeza, makna dia sama. Qala, Abu Bakar pun tanya, awama asyaitihim, kalau tu tak boleh makan lagi kau buat tu, kau demo tu, apakah belum kamu memberi makan malam kepada mereka? Isteri dia jawab, tak sih demo tu, tak sih makan. Nak makan nanti mu balik. Nanti kamu balik. Qad aradu alaihim, orang sudah pun kemukakan makanan kepada mereka, hidangkan makanan kepada mereka, tapi tak benar orang. Benar pokok dia. Tak sih semacam. Nak tunggu Abu Bakar tuan rumah. Qala, Abdul Rahman kata, aku pun mula keser kita kata, keser pergi nak nusuk katanya. Aku pun nusuk. Lari dak di belakang ada bunyi marah ni. Dia pun kata, ya Ghunthar, baik tak reti, kata dia. Dia kata, pasal tak reti, kata dia. Macam-macam dia kata. Fajadda'a wa sabba. Kalau kita terjemah bahasa kita mudahnya, macam-macam lah dia kata. Habis tu habis. Gitulah kalau kita kata. Asal makna fajadda'a, makna memotong anggota-anggota, hujung-hujung anggota. Potong hidung, potong telinga, potong bibir, potong jari. Biasanya orang Arab kalau dia nak nyayang kat orang, dia akan buat gitu. Dia potong gitu. Kemudian dalam bahasa ni, bila seseorang tu kata berat kepada seseorang, dia kata dia memotong hujung-hujung anggotanya. Bukan maksud potong sebenar, dia kata macam-macam lah, habis ring lah, habis bui habis. Sabar makna sumpah, maki. Sabar juga makna kata tak molek lah. Kata tak molek, tak sedap. Wa qala kulu la hani'an, dia pun kata makanlah, tak sedap dah lah. Sama makna tak sedap dah lah. Lagi kulu la hani'an, semoga tak sedap lah kamu makan. Dia kata biarnya tak sedap. Itu kalau salah, biarnya tak sedap lagi. Biarnya tak sedap. Itu doa. Kalau kita kata la hani'an, tak sedap dalam makan, tu khabar, cerita. Dah lewat gini mau sejuk dah lah. Malah tak sedap dah lah. Itu maksud. Kalau kita kata doa, mana semoga tidak sedap lah, itu dia marah lah.
Wa qala wallahi la at'amuhu abadan. Dia kata aku tak saya makan ke mana-mana. Qala faymullah ma kunna na'khudhu min luqmatin. Apa ni Abdul Rahman cerita ni, ni orang ringkas ni. Demi Allah, tidak kami mengambil satu suapan pun, melainkan bertambah dari bahagian bawahnya lebih banyak daripada yang diambil di sebelah atas. Qala Abdul Rahman kata, sehingga kami kenyang dan makanan itu menjadi lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya. Abu Bakar pun tengok fa idza hiya kama hiya, masih seperti sebelumnya juga atau lebih banyak lagi nak ada. Qala limraati, dia pun kata ke bini dia, ya ukhta bani Firas, wahai saudara perempuan Bani Firas, ma hadha, guana ni kau banyak ni. Qalat la wa qurrati aini la hiya al'an aktharu minha qabla dhalika bi 3 mirar. Tidak sayangku, kata dia, ini sebenarnya makanan ini menjadi lebih banyak 3 kali ganda daripada sebelumnya. Ataupun mana la wa qurrati aini tu, aduh gembiranya aku, kata dia. Pelik ni, aduh gembiranya aku. Atau yang ketiga, tidak, demi penyejuk mata hatiku. Yang ni demi Nabi. Ni keberkatan Nabi. Maksud qurrati aini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 makna dia. Qala Abdul Rahman kata fa akala minha Abu Bakar. Abu Bakar pun makan. Hak ni cerita ni dia terbalik ni. Ada takdim, ada takhir. Hak yang kedua tu baru betul. Hak yang pertama ni dia ringkas dan perawi ubah suai. Jadi nampaknya macam Abu Bakar kata tadi tak si makan, lepas tu orang lain pakat makan. Padahal tidak. Orang lain pun tunggu juga tak si makan juga lah, sumpah juga tak si makan. Sehingga Abu Bakar membatalkan sumpah dia, jamuh, barulah orang lain jamuh. Itu hak betulnya. Hak ni dia jadi dahulu kemudian tu tak teratur. Abu Bakar pemakan. Dia kata yang tadi itu, sumpah dia tadi itu daripada syaitan. Dia pun makan satu suap. Kemudian dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Ada lagi. Makanan itu berpagi di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, perawi berkata, yakni Abdul Rahman, pada ketika itu di antara kami orang-orang Islam dengan satu golongan orang kafir ada perjanjian damai. Pada masa hari itu perjanjian itu sudah habis tempoh dia. Kami pun melantik 12 orang ketua pasukan tentera, ma'a kulli rajulin minhum, bersama setiap orang daripada 12 orang tadi. Ada berapa ramai pula orang, Allah sahaja yang maha tahu. Maknanya ramailah pula di bawah dia tu. Nabi SAW hantar makanan itu kepada mereka, semua mereka makan sampai kenyang. Atau begitulah lebih kurang katanya. Dengan sanad asal lagi juga daripada Abdul Rahman bin Abi Bakar. Baru ni kita baca dah juga, cuma tak ada nak hurah. Dia kata beberapa tetamu singgah di rumah kami, menumpan di rumah kami. Ayah saya duduk berbual-bual lah, cakap-cakap dengan Rasulullah pada waktu malam. Qala, kata Abdul Rahman, fantalaqa, dia pergi. Sebelum dia pergi, dia kata, hai Abdul Rahman, uruskan atau selesaikan keperluan tetamu-tetamu kita ni. Dia pergi. Qala, Abdul Rahman kata, bila petang kami pun bawa lah hidangan makanan untuk tetamu-tetamu. Tapi Abdul Rahman kata, mereka tak sih. Mereka kata tak sih. Siapa tuan rumah ni balik, barulah kita nak makan. Dia makan sekali dengan kita makan. Abdul Rahman pun kata, saya royak kepada mereka, ayah ni kerah, ayah ni baking, kerah. Nanti kalau kamu tak makan, saya bimbang dia akan
kata macam-macam lah pula ke saya. Qala Abdul Rahman kata, tak saya makan juga demo tu. Wayak gitu pun. Bila Abu Bakar balik, dia tidak mulakan apa-apa. Dia cuma tanya, kamu selesai dah ke uruskan tetamu-tetamu? Abdul Rahman kata, dak. Dak. Orang lain pun kata dak juga. Tak boleh makan lagi. Dia pun kata, bukankah aku suruh Abdul Rahman tadi? Qala Abdul Rahman kata, aku pun lari. Kesel lari. Bila bunyi nak marah tu. Waqala, dia pun kata, wahai Abdul Rahman. Saya pun lari. Lari. Dia pun kata, hai masa tak reti, kata dia. Aku bersumpah ni, kata dia. Kalau mu dengar suara aku tu, baik mari. Mari, depan. Tak sedut nusuk lagu tu lah. Maknanya, gitulah. Qala Abdul Rahman pun kata, saya pun mari. Pergi, tu baik ya. Fakultu, saya pun kata, wallah, saya tidak ada apa-apa kesalahan. Ini, tetamu-tetamu kamu ni, tanyalah. Saya sebenarnya buat mari dah hidangan makanan kepada mereka, tapi mereka tak saya makan sampai ayah balik. Faqala ma lakum. Abu Bakar pun ada ngadak demo tu lah pula. Apa yang kamu tak saya terima hidangan kami? Apa tak saya? Abdul Rahman kata, faqala Abu Bakar, fa wallah la at'amuhu al-lail. Aku tak akan makan malam ni. Demi Allah, tak akan makan malam ni. Nak marah dia. Qala Abdul Rahman kata, mereka pun kata, fa wallahi la nat'amuhu hatta tat'amahu. Kami pun demi Allah tak saya makan juga kalau selagi kamu tak makan. Qala Abdul Rahman kata, tak pernah kami alami malam yang lebih teruk, lebih buruk daripada malam itu. Susah hati berlaku. Wailakum malakum. Bapalah kamu, kamu ni, apa yang kamu tak terima hidangan kami nya? Abu Bakar kata. Kemudian Abdul Rahman kata, thumma qal, lepas pada itulah, lepas pada lama dah habis cerita tu, dia kata hak mula-mula tadi, dia bersumpah tadi, tu syaitan, kata dia. Buat mari makanan, buat mari hidangan tu, buat mari, kata dia. Orang pun buat marilah, anak-beranak buat mari. Pasamma, dia pun bismillahirrahmanirrahim, makan. Orang lain pun makan lah, tu makan. Qala falamma asbaha, bila pagi dia bawa pergi kepada Nabi SAW, dia pun kata, wahai Rasulullah, mereka jujur baik, saya langgar ada sumpah, kata dia. Saya langgar ada sumpah. Nabi heran lah, apa? Dia pun royak cerita lah. Dia royaklah cerita. Nabi SAW kata, tidak, bahkan engkaulah yang paling jujur, engkaulah yang paling baik, dan engkaulah yang paling terpilih di antara mereka itu. Qala, perawi berkata, yang ni perawi di bawah lagi, dia kata, saya tidak mendapat tahu tentang kafarah. Waktu tak ada sebut, jadi saya tak pasti waktu adakah dia bayar kafarah sumpah dia tu atau tidak. Waktu saya tidak pasti, kata perawi di bawah. Itulah yang kita baca baru ni. Hak mula-mula saat ni kita baca saat ni kan. Kita haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari wa Hamid bin Umar al-Bakrawi wa Muhammad bin Abdul A'la al-Qaisi, kulluhum 'anil Mu'tamir. Hak tu. Situlah. Maknanya daripada ujung saat ni hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada hujung. Daripada belakang sana hadis yang kedua. Kita tengok situ. Dia ada beberapa perkara. Yang pertama, terlebih dahulu nak rayaknya sini, iaitu mengikut kebanyakan ulama, mereka mengatakan ada berlaku kesilapan dalam riwayat Muslim di sini. Cuba perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada satu kali,
Sesiapa yang ada makanan 2 orang pada dia, falyadhhab bi thalathatin, hendaklah dia bawa bi thalathatin. Tadi kita terjemah orang yang ketiga kan. Kalau nak kira tidak tepat tu terjemah gitu. Kalau tepatnya hendaklah dia bawa 3 orang. Tu kalau thalathatin. Kalau yang ketiga dia kena kata bi thalithin. Itu yang ketiga. Serupa dengan sesiapa yang ada makanan untuk 4 orang, dia kena bawa bi khamisin. Bukan bi khamsatin, bi khamisin. Bi sadisin, bukan bi sittatin. Khamisin makna yang kelima, orang yang kelima. Campur dengan hak dia 4 orang tu, bawa yang kelima. Yang kena gitu kalau 5 orang, bawa seorang. Begitulah. Ataupun maksud dia sini, kalau ada lebih lagi daripada hak 5 orang, ada lebih sikit, boleh cukup untuk 6 orang. Awak balik 6 orang. Yang keenam lah maksudnya. Bukan bi thalathatin. Ini kepada orang yang mengaji bahasa Arab, dia cukup faham lah. Dia cukup faham beza perkataan itu. Beza perkataan. Sebab kalau thalathatin bermakna Nabi SAW suruh orang, hak 2 orang, makanan yang cukup untuk 2 orang di rumah dia tu, makanan cukup untuk 2 orang saja. Dia kena bawa 3 orang, maknanya 5 orang lah semua makan. Bukan tambah jadi 3 ada. Kalau kata bi thalathatin ni. Tapi kalau kata bi thalithin, jadi 3 orang aja. Bawa kelik seorang. Di rumah dia tu makanan cukup untuk 2 orang, dia bawa kelik seorang. Gitu. Kalau bi thalithin. Tapi kalau bi thalathatin, bawa kelik 3 orang. Bermakna kena makan 5 orang. Tidak gitu maksudnya. Sebab bercanggah, satunya bercanggah dengan hak selepas ni. Yang kedua bercanggah dengan riwayat Bukhari yang lebih sahih lagi. Itu dalam Sahih Bukhari, falyadhhab, hak ni riwayat ni juga bi thalithin, bukan bi thalathatin. Itu beza dari segi bahasa, penggunaan bahasa. Sebab itu Qurtubi kata kalau kita nak pakai zahir dia ni, lagu ni rosak makna. Tak betul. Bukan gitu dikehendaki. Jadi 5 orang. Sedangkan bukan maksudnya 5 orang, maksud 3 orang. Kalau 3 orang, dia kena bi thalithin. Yang ni kena guna adat wasfi di situ, bukan adat asli. Itu mengikut kaedahnya. Sebab itulah Qadhi Iyad, cuba kita tengok dalam syarah Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, hakadha huwa fi jami'i nusakhi sahih Muslim. Lagu ni lah, lafaz ni, lagu ni lah dalam semua nuskah sahih Muslim. Hak Imam Nawawi tahu. Falyadhhab bi thalathatin. Lagu tu lafaz ni. Tapi wa waqa'a fi sahih al-Bukhari falyadhhab bi thalithin. Qala al-Qadhi, Imam Nawawi petik, Qadhi Iyad kata, hak Imam Bukhari sebut inilah yang betul. Maknanya hak dalam Muslim ini tak betul, silap. Dan inilah yang sesuai dengan siap dengan halaman hadis yang lain. Kalau kita perhati hadis ni, sadisin, khamisin dia sebut. Hak tu sesuai dengan thalithin, bukan thalathatin. Gitulah. Kesimpulannya, ada berlaku kesilapan. Dan kesilapan ni kesilapan perawi. Kesilapan perawi. Yang betulnya bi thalithin. Itu dari segi penggunaan bahasa. Yang kedua, ashabus suffah, sahabat-sahabat Nabi hak duduk di Serambi ni. Ni orang-orang yang mari jauh, yang tak ada rumah dia situ di Madinah. Tak ada keluarga. Pergi seorang ataupun 2 orang, 2 beradik, kalau misalnya kita kata, pergi duduk situ. Sesak dia ni tak ada. Tak ada harta, tak ada apa. Mengikut Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dia kata sama-sama ada ni di sini, di Sufah ni, lebih kurang 100 orang ada. Ada sama, lebih kurang 100 orang. Lepas tu dia adalah ada kalanya susut kurang, ada kalanya lebih sikit. Tapi secara umumnya 100 orang. Apa yang jadi kurang, jadi lebih, pasal dia berubah keadaan lah. Ada kalanya setengah tu menikah dia pergi duduk rumah suku. Ada kalanya mati, ada kurang lah. Ada kalanya pergi perang tinggal tempat tu pergi lain. Itu keadaan Ahlus Suffah ini.
Ataupun Nabi SAW hantar puak-puak dia pergi ngajar mana-mana ke? Jadi kurang. Sebab tu jadi tidak tetap tu. Ashabus Suffah. Dan termasuk dalam Ashabus Suffah ni Abu Hurairah. Abu Hurairah tu pun Ashabus Suffah juga. Puak-puak ni sesak tu sesak sungguh lah, sehingga makanan tak ada. Lapar ke bulu rebah pesat Abu Hurairah. Lapar, tapi duduk situ belajar dengan Nabi SAW, tak tinggal. Hak mana ngapa Quran tu, ngapa Quran. Hak mana tu ayat Quran, Nabi ayat tu hafal lalu. Hak turun dah semasa di Mekah dulu, belajar dengan sahabat-sahabat yang lain, hafal. Lagu itulah keadaan demon ni. Tak ada buat kerja lain. Lepas tu duduk ibadat. Perlu perang, pergi perang. Perlu tolong orang, tolong. Begitulah. Pernah satu kali dalam keadaan susah, Nabi SAW kata, sesiapa yang ada makanan pada dia untuk 2 orang, dia buat kelik lah orang yang ketiga, biar jadi 3 orang. Itu yang betulnya. Bukan buat kelik salah satu. Kalau salah satu mana buat kelik 3 orang jadi 5. Tak, tidak lagu tu. Buat kelik seorang. Nabi SAW faham, tak selah dia siapa hak lain tu pun jadi lapar tuan rumah tu, tak sel. Dia tak sel lagu tu. Nak tolong-tolong pun pada-pada lah. Hak mana kira-kira cukup dah. Cuma nak kata kenyang benar tu dah. Pasal apa? Ada orang lain seorang tambah gitu. Tapi nak kata makan sikit pun tidak. Dia tidak buat lagu tu. Dia tidak buat lagu tu dengan sahabat-sahabat dia. Bawa alik seorang. Sesiapa yang ada makanan untuk 4 orang, dia buat kelik yang kelima. Atau kalau berasa lebih sikit, bolehlah cukup untuk 6 orang, dia nak buat kelik 6 orang, boleh juga. Tapi janganlah ramai sangat sampai keluarga sendiri tu kelaparan. Jangan gitu. Itu cara Nabi SAW. Abu Bakar buat kelik 3 orang, dia kata. Nabi SAW buat kelik 10 orang. Wakil 10 orang boleh jadi kira-kiranya makanan di rumah dia ada lebih banyak nak banding dengan rumah orang lain. Ataupun maksud dia isteri dia tu kan ramai, setiap rumah tu ada makanan. Dia wakil rumah ni bolehlah tambah seorang-seorang tu. Gitu. Abu Bakar wakil 3 orang. Pasal apa? Pasal rumah kami ada 3 orang. Saya, kata Abdul Rahman, ayah saya Abu Bakar, dan mak saya 3. Ini 3 orang wakil. Gitulah. Perawi kata saya tidak pasti adakah dia kata bini saya. Mana Abdul Rahman ni pada ketika tu ada bini dah. Dan khaddam ni berkongsi di antara rumah dia dengan rumah Abu Bakar. Khaddam bukan kata rumah dia suku, rumah Abu Bakar suku. Dah. Ada kalanya khaddam ni khidmat sini, ada kalanya khidmat sini. Khaddam tu kira-kiranya hamba saya ke, ataupun tidak dalam bentuk hamba saya, khaddam saja. Tidak semesti khaddam ni hamba. Orang yang bersedia untuk berkhidmat untuk seseorang. Tetapi khaddam ni dia berkhidmat kongsi di antara rumah Abdul Rahman dengan rumah Abu Bakar. Abdul Rahman royak, dia kata biasa Abu Bakar ni kak pergi duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan duduk di sana, pergi awal petang, balik tengah malam. Lagu itulah kebiasaan dia. Dia makan sana. Dia balik tu lepas sembahyang Isya, lama duduk, apa-apa keperluan lah, bincang dengan Nabi SAW. Sampai Nabi mengatur, dia balik. Gitulah keadaannya. Jadi dalam riwayat yang ringkas ni, kalau kita gabungkan dengan hak tadi, dia rayaknya lagu mana? Abu Bakar pesan kepada Abdul Rahman, jagalah, tengoklah, uruslah tetamu kita ni. Ayah nak pergi sana, nak pergi masjid lah, masjid Nabi ni. Dia pergi. Bila balik, bini dia kata apa yang lambat sangatnya. Pasal dia rusing ni, tetamu ni duduk letak atas Abu Bakar. Kalau selagi tuan rumah tak kelik, tak si makan. Wah, lagu mana? Abu Bakar sudah suruh dah. Nanti dia marah pula. Lepas tu lapar lah tetamu. Lagu ni kau yang dikehendakinya, suruh kelik tu boleh jadi dia lapar benar dah. Lepas tu tunggu pula sampai tengah malam. Apa yang lambat sangat kelik ni? Dia kata apa tak boleh makan lagi kau. Maknanya kita faham di sini, seseorang tuan rumah dia boleh tinggal rumah dia. Boleh tinggal rumah dia walaupun ada tetamu, sekiranya
Ada orang yang boleh menguruskan tetamu. Tidak kata kalau tetamu kita tak boleh pergi mana. Tak, tidak lagu tu. Ada urusan hak semoleknya. Kalau moleknya, kalau kita boleh urus layan sendiri, kita layan. Tapi boleh jadi kita ada kerja lain kan, kerja lain yang lebih penting. Kalau ada kerja lain yang lebih penting, kita boleh tinggal kepada orang lain. Misalnya dalam kisah ni, Abu Bakar, dia sangat tahulah caranya, cara Nabi. Dia begini, Nabi SAW pun tak nak tegur apa. Tahu dah, orang ni buat kelik, orang ni buat kelik. Tapi dia tidak tanya, dia tidak kata apa-apa. Mu tinggal tetamu, tak ada. Kesimpulannya boleh buat gitu. Bila balik dia tanya. Lepas tu supaya kita kata tak dilah. Keluarga dia kata kita sudah hidang dah, buidah makan tak usah makan. Lepas tu Abdul Rahman pun lari. Maknanya ayah dengan anak, ayah dengan anak ni walaupun sudah besar, sudah nikah dah anak, dia boleh lagi ajar adab. Dia boleh lagi berkerah dengan anak dia, boleh. Tapi tak saya juga kerah sokmo. Ini tidak kerah sokmo. Ini pasal apa dia sedih lah. Tetamu ni masa ketika awak balik boleh jadi lapar dah. Dia sampai tengah malam lapar benar lah, nyayuk lah. Waktu dia naik angin tu, marah ke anak dia. Tak apa marah kepada anak ni. Tidak kata ada dia menikah, kita tak usah lah, tak usah tegur, ikut dia lah, dia salah. Tidak begitu. Anak walaupun sudah besar, sudah tua, sudah menikah dah pun, kalau salah boleh tegur. Tegur tu kasar sikit daripada orang lain, tak apa. Kalau orang lain mungkin kena beringat sikit. Anak ni boleh. Tapi kalau boleh kita sabar tidak dengan cara lagu tu, boleh diurus dengan cara lagu lain, tak apa. Nak royaknya kalau sampai peringkat tu pun tak apa dengan anak ni. Sebab ia termasuk dalam mesra lagu tu. Kalau kita segan dengan orang kan, kita tak apa tegur. Kalau kita tidak segan, kita tegur. Kita kata, kita anggap dia bukan orang lain. Tapi kalau kita anggap orang lain, tidak mudah nak tegur, nak kata-kata, nak luahkan perasaan. Tidak mudah. Ini makna anak tidak orang lain. Dia nak tegur, nak kata, dia kata. Sayyidina Abu Bakar yang dikatakan waliullah, wali Allah. Bukan makna waliullah ni senyap, tak kecek derah dah. Kalau kita perhati sini, Sayyidina Abu Bakar fajadda'a wa sabba, kata macam-macam, habis, cuah habis. Cuah habis kita kata. Kalau kita tengok sini, mana dia berkasar tu, boleh berkasar. Dan ini tidak menjejaskan maqam seseorang. Tidak kata orang yang dikasihi oleh Allah SWT ni dia tak ada lembut sama, tidak begitu. Bahkan ada kalanya kasar tu perlu lagu tu. Dia pun kata kulu la hani'an, maka tak sedap dah lah. La hani'an tu mana tak sedap dah lah. Dah muka lewat gini semua. Kalau kita kata tak dipanah, sejuk tak sedap dah lah. Setengah-setengah makanan tu sejuk tak apa lagi, setengah-setengah makanan dan sejuk tak sedap langsung. Tak ada dah sedap dia tu, tak sedap dah. Itu maksud dia. Makanlah, tak sedap dah lah. So lagi, semoga tak sedap. Apa yang buat lagu tu? Memang tak sedap. Memang tak sedap sungguh pun. Kalau dah lewat kan, dia pun bersumpah tak usah makan. Lepas tu ini reka-reka cerita. Kalau kita campur dengan kemudian, bila Abu Bakar dulu start, dia mau tu sumpah tak usah makan juga. Bila Abu Bakar makan jamuh, dia sebut, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia start makan. Dia langgar dah sumpah dia. Kesimpulannya Nabi SAW pujikan dia, berasa dia kata dia mau tujuh katanya. Maknanya tuan rumah tak balik tak usah makan. Dari satu segi kenapa jauh kan. Lepas tu dia tidak melanggar sumpah dia. Sebab bila saya makan, sebab dia kaitkan dengan saya, kami tak akan makan selagi tuan rumah tak makan. Bila tuan rumah makan, kalau dia bersumpah pun tidak langgar sumpah orang panggil. Kalau baru langgar sumpah, kalau tuan rumah tak makan pun dia makan. Itu baru langgar sumpah. Ni tak langgar, tuan rumah makan dah. Dia kata, kami demi Allah tak akan makan kalau selagi tuan rumah tak makan. Dah tuan rumah makan, tak ada kena kafarah apa lah sumpah.
selesailah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata, demon ni juru baik, dia lebih baik daripada saya. Saya telah melanggar sumpah. Ke mana-mana pun saya sumpah ni bukan main-main, saya telah langgar dah. Abu Bakar tengok dari sudut yang lain. Tapi Nabi SAW kata, tidak, kamulah yang terbaik, kamulah yang terpilih di antara mereka. Sebab apa? Sebab kan Nabi SAW sudah royak dalam hadis yang lain, seseorang tu kalau dia bersumpah, lepas tu dia fikir tengok, dengan membatalkan sumpah tu berarti dia buat yang lebih baik lagi. Dia hendaklah membatalkan sumpah. Dan batalkan sumpah walaupun kaitkan dengan nama Allah, dia bukan saja-saja kafarah ni, kenyang pula orang miskin, kena boleh makan pula, itu ada kebaikan juga. Dan dia sampai bersumpah tu, kata dia nak marah sekali lah. Dengan sebab itu tetamu pun dia kena faham-faham lah. Janganlah menyusahkan tuan rumah. Misalnya macam ni, kalau tuan rumah tahu perempuan ni tak akan makan, boleh jadi dia gaduh-gaduh, sepatutnya ni tak kelik lagi, kena kelik ni tak boleh, nama ni tak makan. Macam budak-budak pula. Janganlah lagu tu. Sebab orang ada kerja, budak-budak boleh lah buat ngaju lagu tu. Sepatutnya kena faham tetamu tu. Tapi bila dia start makan tu kat dia bertepuk jamu, tengok kau tambah kat bawah. Ni termasuk dalam keramat. Orang panggil keramat Sayyidina Abu Bakar dan keluarga dia. Tuhan wui benda hak pelik. Sebelum pada ni kita jumpa apabila dengan Nabi jadi bertambah makanan ni dok di rumah Abu Bakar lagi nampak dah. Bertambah. Lepas tu dia, kalau kita kat kelipah tengoklah, pejat-telik pelik ni. Lagu mana ni? Ya ukhta Bani Firas. Ukhta Bani Firas tu mana kalangan puak-puak tu lah. Kalangan Bani Firas tu, bini dia tu orang puak-puak tu. Dia sebut gitu bahasa Arab. Dia kata, tak ada betul. Kita tak ada gapo kita royak lagu tu. Betul dah kita royak lagu sat ni. Tak ada lain lagu sat ni. Kau bertambah ni, kau banyak ni. Lagu tu. Jadi kita kata wa qurrati aini makna sayangku. Kalau kita kata sayangku, maksudnya dia kata tu kepada Sayyidina Abu Bakar. Si isteri kecek bahasa yang lembut dengan suami. Contohnya ni, sayangku. Si suami begitu juga. Ya ukhta Bani Firas. Itu bahasa lembut tu, cara dia tu. Kalau sebut nama tidak lembut. Tapi kalau kata lagu tu, ya ukhta Harun misalnya, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, cara lembut, mengikut bahasa masing-masing lah. Mengikut bahasa masing-masing. Kalau kita kata bahasa Melayu juga, manisku kau, sayangku kau, ikutlah. Yang pertama. Yang kedua, wa qurrati aini ni, kalau tengok dalam syarah Imam Nawawi itu gitulah, maksudnya kesimpulannya gitulah. Tidak, tak ada pada la tu la zaidah orang panggil, la tambahan untuk menyedapkan cakap. Yang sebenarnya wa qurrati aini itu saja, nak menyatakan takjub, aduh gembiranya aku, perkara pelik macam ni berlaku di rumah aku. Dia gembira, bahasa bertuah. Itu makna qurratu aini. Qurratu aini, sejuknya hati aku tengok keadaan ini berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qurrati aini, ni semua ni keberkatan ni mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku. Walaupun Nabi tak ada situ, tetapi berkait dengan Nabi lah ni. Nabi lah dia suruh buat klik tetamu ni. Kita ikut dia lah ni. Semua ni jadi gini. Dan kita ni pun, Islam ni pun, maksud sini lah Abu Bakar, Islam ni pokok-pokok dia tu kerana Nabi berlaku. Sebab itu maksud wa qurrati aini tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga. Ni sungguh ni hak ni lah ni lebih banyak 3 kali ganda daripada hak sebelum ni. Boleh berlaku perkara yang seumpama ini. Dan ini tidak ada beramal gapo-gapo ilmu. Hak orang panggil ilmu dunia. Ilmu dunia. Ilmu dunia ni tidak nanti ilmu kok se, baca kok se, sebut kok se, latih kok se, tidak. Baca Quran pun kalau dengan maksud nak benda tu. Nampak dalam kepala ni kelebihan boleh dapat. Kelebihannya apa dia? Tak lu. Kelebihan. Tahu dah. Tok guru ayat dah. Beramal baca ayat Quran lagu ni. Hak ni 33 kali. Hak ni 33 kali. Hak ni 3 kali.
cara buatnya gini. Mu jadi tak look, jadi tak nampak. Ayat Quran. Tapi tahu dah amal ni. Boleh tak? Moleknya kena semaya jemaah. Jangan makan kedai kafe, tak makan. Tak makan. Maksudnya kepada dia jauh di dalam. Dia pun kata ikhlas juga, kerana Allah juga, tidak kerana orang lain. Tapi ada tu, dalam tu ada. Halus dalam tu ada. Iaitu kerana nak tu. Itu orang panggil ilmu dunia. Ilmu dunia. Nabi SAW tak ada ajar benda lagu. Sahabat-sahabat dia tidak. Boleh baik dengan jin ke, boleh berubah orang ke, siap misalnya. Walaupun ayat Quran, ilmu dunia berlaku orang panggil. Nabi tidak lagu tu. Sayyidina Abu Bakar dia tidak ada amal apa-apa hak khusus, tiba-tiba jadi sendiri. Lagu tu orang panggil keramat semati. Kalau ilmu dunia tak lu tu tidak keramat waktu tu. Siapa pun boleh. Amal hak tu boleh. Amal hak tu boleh. Cukup syarat dia. Hak ni tak ada beramal apa-apa dengan maksud saat ni, tak ada. Tu habu. Sebab Nabi SAW tak ada beramal khusus, tak ada. Sebab tu ada ketikanya dia boleh buat. Ada ketikanya tak ada apa-apa. Sahabat pun tak ada muski apa-apa. Hak patah kaki geliat dia, mutar, sial lah. Dia sendiri berapa lama? Sakit tak pergi sembahyang jemaah masjid. Tidak pula berlaku, tak ada apa. Tak sampai masa dia pertolongan Tuhan. Mukjizat tu tidak nyata. Orang itu ambil mata, dia pegang gini, pergi depan dia. Dia bubuk jadi cerah. Lebih cerah pada hak dulu. Semua lagu tu kah? Tak, tidak lagu tu. Tidak ikut serah dia pun. Tak. Itu mukjizat. Kalau Nabi mukjizat. Kalau sahabat-sahabat ni keramat orang panggil. Hak bukan Nabi keramat. Tapi lagu sana ni lah, dia tak ada amalkan amalan tertentu yang maklum dah boleh gani. Walaupun ayat Quran, orang panggil ilmu dunia. Kalau boleh juga berlaku juga hak pelik saat ni, hak tu keramat lah. Dia tak ada kelebihan mana. Hak tu boleh jadi sanggup pergi perang pasal kita tahu dah. Orang tak nampak kita. Pasal kita tahu dah tak lu. Orang berdiri pun tak. Dari satu segi kita takut mati. Takut mati syahid. Tak sering mati syahid. Sedangkan mati syahid satu kelebihan. Dia akan jadi gitu. Sahabat-sahabat ni tahu mati ni pergi ni. Boleh jadi mati. Tak tahulah nak topik mukjizat. Dia tak harap waktu tu akan ada mukjizat kau lagu mana aku tak kira. Mati-mati pergi semacam. Lagu tu keadaan tidak bergantung dengan apa-apa hak dunia. Mati tak apa. Tidak buat persiapan pakaian yang tertentu, kita kata tak ada lagi. Pakaian batin lah maksudnya, pakaian ilmu tu. Dia kena pakai juga bahasa dia tu. Tak ada lagi. Maka kita nampak keberanian yang sebenar, keikhlasan yang sebenar, dan tidak lari daripada keutamaan dan kelebihan yang mungkin manusia tu dapat mengikut ajaran Nabi SAW. Tak apalah. Abu Bakar pun kata hak tadi, nak marah tadi, siapa bersumpah tak saya makan tu hak syaitan. Dia sejik balik. Tak apalah, hak marilah dia tak mari. Dia pun makan, orang lain pun makan lah. Abdul Rahman kata pada ketika tu baru selesai, baru habis perjanjian damai dengan satu kumpulan orang kafir. Bila habis perjanjian damai tu kat bila-bila masa lah, dia boleh serang kita boleh serang dia, tak apa dah lah, tidak terikat dah. Maka kami pun buat dua belah pasukan. Tiap-tiap satu pasukan tu dikepalai oleh seorang ketua. Di bawah setiap ketua tu tak tahu seramai mana, ramai lah nak royak. Tapi makanan tadi yang sedikit tadi sudah dimakan dah di rumah malam tu. Pagi asal buat pergi kepada Nabi SAW. Nabi suruh hantar belakang ni. Semua kenyang belakang. Mari mana daripada rumah Abu Bakar. Kemudian tu kita kata mukjizat Nabi lah pula. Sebab siapa ke dia dah. Waktu boleh pergi makan kepada orang lain. Sayyidina Abu Bakar ke mana-mana pun ada dah dulu, ketika tidak ada Nabi.
Ketika makanan itu tidak ada di hadapan Nabi, sudah ada dah. Apa ni hot plate tadi tu. Gitulah. Dan dalam riwayat asal lagi lebih kurang gitu jugalah. Kita duduk tengok kan, sekaliannya Abu Bakar ni nampak lembut. Dia tidak lembut sama Abu Bakar ni. Kerah. Kerah, lebih kerah daripada Umar lagi. Ketika kerah tu, tengok nak perang dengan pokok apa ni murtad kan, Sayyidina Umar tak say mula-mula. Dia tak weh gini. Abu Bakar kata tak. Kalau dia seorang dia pergi perang. Tu pasal dia. Serupa juga di sini. Dia kerah. Siapa anak dia kata innahu rajulun hadid. Dia ni orang besi. Orang besi. Kerah lah maknanya. Kerah. Dan di sini walaupun tidak sebut Sayyidina Abu Bakar ni bayar kafarah, perawi kata dia tidak pasti, tapi kita tak boleh kata dia tidak bayar kafarah. Kira-kiranya ada lah tu kafarah. Cuma perawi ni tidak tahu. Perawi tidak tahu bukan berarti benda tu tidak berlaku. Biasalah kalau seseorang itu bersumpah, tak kira marah dia tu, tak kira kena semacam kafarah. Tidak kata waktu dia marah tak kena kafarah. Dah, kalau gitu sedaklah. Kena tenang sumpah tu barulah kena kafarah. Kalau marah naik angin tak kena kafarah. Sedaklah gitu. Ada perangai dah, tak apalah. Muka tak kena bayar kafarah. Tak ada sebut dia bayar kafarah di sini. Bukan bermakna Sayyidina Abu Bakar tidak bayar kafarah. Dan perawi itu sendiri sebut, tak ada sebut kafarah. Maknanya mengikut hak maklum ada. Dalam kes lagu ni kena bayar kafarah. Cuma dia tak ada sebut dalam ni. Hak maklumnya kena bayar kafarah. Habis itu. Ini bab kelebihan bertimbang rasa. Tolong menolong dalam makanan yang sedikit. Lebih kurang je ni hadis ni, iaitu makanan 2 orang cukup untuk 3. Sebab tu kita kata hak tadi tu salah. Tersalah riwayat Muslim tadi tu. Lafaz tu sebutir tu salah. Bukan salah semua. Salah sebutir situ. Falyadhhab bi thalathatin. Thalathatin sebutir tu hak salah. Hadis tu sahih. Walaupun ada kesalahan situ, tu saja. Hadis tu sahih. Tidak kata hadis tu jadi cacat, tapi kita tak boleh pakai hak tu situ. Butir tu makna dia tak boleh pakai. Kena tengok hak lain. Kena tengok hak ni misalnya dalam Muslim sendiri. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Kalau pakai hak tadi cukup untuk 5 orang. Bukan cukup untuk 5 orang, untuk 3 orang. Dan begitulah seterusnya. Hak 3 orang cukup untuk 4 orang. Susahnya orang Islam ni di zaman awal dulu. Lagu ni lah cara masing-masing buat kelik, jamu makan ala qadar. Timbang rasa. Sahabat-sahabat lain, hak ni tak ada rumah, hak ni kena hamba kepada keluarga dia, tak ada siapa. Hak nak tolong jadi saudaranya siapa dia? Sama Islam itulah. Hak tu yang rapat benar Nabi SAW persaudarakan Muhajirin dan Ansar tu jadi adik-beradik. Adik-beradik sungguh peringkat mula-mula tu. Sampai kalau mati pun pesaka boleh terima hak tu. Adik-beradik. Tapi lepas pada tu tidak ada lah. Lepas pada senang apa semua tu, hukum itu dimansuhkan. Hukum tu. Tapi di peringkat permulaan memang gitu. Susah benar lah. Tetapi kerana persaudaraan yang kukuh, tolong menolong hak lagu ni, hak Nabi ajar ni, mereka ikut betul-betul, maka jadi kuat. Kau kuat Islam. Orang lain pun tengok, orang kafir pun tengok lemah dengan orang Islam. Apa ya jadi satu padu baik gini ni, sangat bertimbang rasa di antara sesama mereka. Makanan hak sikit. Lagu tak ni lah. Hak ni bawa rumah dia seorang, hak ni bawa rumah dia seorang. Lagu tu lah keadaan. Itulah masyarakat contoh. Kalau dalam sejarah Islam ni sampai ke bila-bila pun, inilah hak contoh. Tu susah lagu tu.
Hak senang lagu tu juga. Tidak kata senang sahabat ni bila senang tak pergi perang ke apa dak, serupa tolak. Kita tengok dalam sejarah ni serupa. Tidak kata bila kaya jadi kedekut, bila tidak dipersaudarakan jadi tak rapat dak. Rapat seperti tu. Kaya pun perang semacam. Tidak kata hak kaya tu lari, tak pergi perang dak, serupa je. Kalau kita perhatikan, kita nampak dunia ni tidak mengubah pendirian mereka. Susah ke senang, serupa. Tetap dia ikut ajaran Nabi. Susah ada ajarannya, senang ada ajarannya, ada panduannya lagu mana cara. Ikut hak tu. Nabi SAW pun bila senang simpan makanan untuk keluarga dia untuk setahun. Tu senang. Ketika senang bukan tak boleh simpan. Boleh kalau senang, boleh simpan untuk setahun. Ketika senang. Tidak kata kalau kita untuk setahun mana tak ada tawakal kepada Allah SWT lah, tidak zahid ada. Tak boleh kata lagu itu. Sebab Nabi SAW sendiri buat begitu. Ini keluarga. Kalau negara, lebih lagi lah kena fikir. Simpanan tu untuk akan datang tu kena fikir. Tak boleh kira hari ni esok. Setengah-setengah orang dia kata esok pun tak boleh dah. Tak kara pun tak boleh dah fikir. Tak kena tu lagu tu. Tak kena. Nah, inilah ajaran simpati, bertimbang rasa di antara saudara sesama Islam ni lagu ni lah. Bila masuk Islam saja jadi saudara selalu. Kuat pada masa tu. Gitulah. Lepas tu babul mukmin yakulu fi mi'an wahid. Orang mukmin makan untuk mengisi satu perut. Perut ni dalam istilah kalau perubatan ke apa dia, orang panggil perut ni maidah. Bahasa Arabnya maidah. Kita panggil perut. Hak di sini mi'an ataupun ma'yun, ini maknanya usus. Tu hak tepat. Jamaknya am'a, itu usus. Usus tu hak bawah lagi daripada maidah, perut. Nabi SAW kaya 7. Memang pun terbukti memang. Ahli perubatan pun kata begitu. 3 usus kecil, 3 lagi usus besar, campur dengan maidah 7. Jadi 7. Tapi apa maksud hadis ni? Hak tu kita tengoklah. Tapi dari segi perut tu, hak dalam perut ni, usus tu sekali dengan usus 7. Untuk proses makanan tu, tempat lalu makanan, tempat lalu najis akhirnya ke bawah tu, 7 semua ada. Orang kafir makan, orang mukmin makan untuk mengisi satu, kita terjemah secara umum lah. Sebab kita kata dalam percakapan orang kata kenyang perut. Orang tak kata kenyang maidah ke, kenyang usus ke. Tak, kenyang perut. Tak secara lah mana-mana pun. Untuk mengisi satu perut. Itu dalam segi penggunaan umum. Orang kafir makan untuk mengisi 7 perut dia. Padahal am'at tadi maknanya usus, tapi kita guna bahasa umum, bahasa percakapan umum. 7 perut. Seseolahnya ada 7 lah perut dia. Isi belakang tu. Hak ni ada sol. Isi hak tu. Walaupun 7 juga ada, tapi kita isi hak lain. Isi hak ni sol. Seseolahnya begitulah. Boleh dikatakan hadis ni semua ni hak tolak. Lebih kurang. Lebih kurang. Lepas tu apa makna dia? Apa makna dia? Cara Imam Muslim sama-sama bukan? Sama-sama. Cara dia ni unik dan bagus untuk menyelesaikan hadis. Dia mari hadis mula-mula rekah. Akhir alah kau hujung kau jauh pergi, kita akan nak apa? Latar belakang dia. Sebab-sebab dia. Ataupun kita panggil asbabul wurud dia tu kita nampak. Ada peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW sendiri. Kita hak ujung tadi kan, ada tetamu orang kafir duduk di rumah Nabi. Esok ke tu dia Islam. Sebelum pada tu ada latar belakang. Apakah hak ni maksudnya orang kafir tu khusus saja atau semua orang kafir?
Dan maksud orang mukmin ni mukmin hak tadilah hak kafir, esok kan tu dia mukmin, dia Islam adalah hak makan mengisi satu perut tu dia saja. Kau semua orang mukmin, orang Islam yang lain. Kalau kita kata semua, tidaklah gitu nampaknya. Tidaklah gitu. Sama ada balik kafir ke balik Islam ke, tidaklah gitu nak kata orang Islam ni makan sikit belaka. Tak. Jadi kalau dia makan banyak lah, dia tidak Islam ke? Dah dia kata orang mukmin, tidak mukmin ke? Dah makan dalam banyak perut sana, untuk mengisi banyak perut sana makan banyak. Ke mana untuk mengisi banyak perut? Dah kita kata aja. Begitu juga. Boleh jadi dia tidak makan banyak tu, ada dia sakit perut, atau dia tak boleh makan banyak, dia ada penyakit, ataupun dia nak jaga body dia. Boleh jadi belakang. Orang mukmin pun dia macam-macam juga keadaannya. Orang kafir pun lagu tu juga. Tidak semua orang kafir tu makan banyak. Kalau kita kata orang kafir ni makan untuk mengisi 7 perut semua, maksudnya semua orang kafir, tak betul dalam kenyataan gitu. Sebab orang kafir ada juga makan sikit lagi pada orang Islam. Maksud dia tu tak kira lah, sebab tak adil lah. Boleh jadi serupa dengan orang Islam, boleh jadi tidak ada maksud dia sendiri. Kerana dia nak betapa kau jadi tu sami, boleh jadi makan sikit. Ataupun dia nak jaga body dia ke, ataupun untuk kesihatan ke, ataupun dia sakit ke, sebab tu tak makan banyak, makan sikit, boleh jadi belakang. Tapi nak kata umum tu lagu mana? Tak boleh. Apa maksud hadis ni? Hak tu kita kena tengok. Kita kena tengok dulu. Hak Imam Nawawi sebut di sini. Boleh tengoklah. Tapi mungkin kitab tu tidak sama kan? Tengok masing-masing lah. Nak royak muka surat pun tak boleh, takut tidak serupa kan. Tengok bawah tu. Imam Nawawi selalu dia rujuk kepada Qadhi Iyad. Sebab Qadhi Iyad ni dia buat syarah Muslim ni dulu lagi daripada Imam Muslim. Dia kata, Qadhi Iyad kata, qila, ada ulama berpendapat, ni pendapat yang pertama, hadis ini khusus untuk orang tertentu saja, bukan untuk semua orang. Orang tertentu saja. Kalau kata orang kafir makan untuk mengisi 7 perut tadi, hak kafir hak tu berkenaan dalam peristiwa hak akhir tadi. Hak hadis hak akhir. Kafir tu, lepas tu orang Islam makan untuk mengisi 1 perut dia saja tu. Orang Islam mana? Islam tu, hak kafir tu juga esokkan dia Islam. Esokkan tu dia makan 1 kambing saja, seekor kambing saja, susu seekor kambing saja. 1 bekah lah kita kata, 1 bekah saja. Islam tu, orang Islam tu khusus dengan itu. Maknanya al-mu'min dan al-kafir di situ alif lam. Kalau orang mengaji Arab, mengaji nahwu Arab, dia kata alif lam itu lil ahdi dhihni. Alif lam ni maklum tu. Maksud orang kafir sini, kafir tu hak berkenaan, hak dalam peristiwa. Orang mukmin pun mukmin tu, orang tu je, bukan hak lain. Maklum tu. Bukan alif lam di sini. Sebab tu dia nak faham hadis, nak nak faham Quran ni payah kat lah. Nahwu tu pun dia kena kemah dah. Nahwu sekara tu pun kena kemah, bukan main dah. Usah kau ilmu alat lain lagi. Banyak perkara lah kena. Ni dari sudut nahwu saja kita tengok. Sebab innal insana lafi khusr. Manusia kena kira lafaz tu lafaz mufrad. Tapi alif lam di situ alif lam lil jins ataupun lil istighraq. Maknanya nak ayat semua manusia dalam kerugian. Bukan manusia Melayu saja ke, manusia Islam saja ke, manusia kafir saja ke, manusia bangsa ni saja duduk sini satu masa saja. Tak, semua manusia. Alillah tu juga. Sekarang ni alillah ni kita tak boleh kata alillah ni lil jins, makna jenis orang mukmin. Jenis orang mukmin ni kalau bahasa jenis, kalau bahasa orang mukmin dia makan untuk mengisi 1 perut. Kita tak boleh kata dah begitu. Sebab apa? Bukan semua orang Islam makan sikit. Nak kata orang kafir, jenis orang kafir tu makan banyak, mengisi 7 perut, tak boleh juga kata begitu. Sebab apa? Ada juga orang kafir yang makan sikit. Hak ni lah Qadhi Iyad kata pendapat yang pertama, mengatakan ini khusus orang tertentu. Kita tak boleh pakai dengan makna jenis, sebab makna jenis tu bercanggah dengan kenyataan. Tak boleh. Hak ni Nabi SAW sebut sebagai perbandingan.
sebagai perbandingan. Yang kedua, yang dimaksudkan di sini ialah orang mukmin tu dia bersederhana dalam makan minum dia. Dalam makan minum dia bersederhana, beza dengan orang kafir. Sepatutnya orang mukmin ni lagu tu lah. Sebab apa? Dia mikir banyak perkara. Halal haram fikir. Lepas tu dari segi benda ni siapa jendera makan banyak, siapa jendera tak bangun semaya kau apa kau siapa ke situ kau ambil kira juga. Orang mukmin dia akan bersederhana dalam makan dia. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang dimaksudkan orang mukmin ni orang mukmin yang baca bismillah pada ketika makan. Dengan sebab itu syaitan tidak berkongsi dengan dia. Maka adalah keberkatan pada makanan dia. Dengan sebab itu dia tak perlu makan banyak, sebab berkat. Berkat tu antaranya sebab apa? Sebab baca bismillah. Syaitan tidak berkongsi dengan dia. Itu pendapat yang ketiga. Sebab dalam hadis yang sebelum pada ni kan kita sudah jumpa dah, syaitan ni dia berkongsi dengan kita. Kalau kita tak baca bismillah, dia makan sekali dengan kita, ataupun dia kucah-kucah lah awak cemar. Kita makan awak cemar. Tak apalah. Yang keempat, Nabi SAW nak mengisyaratkan, dia bukan nak mengajar perubatan, nak mengajar ilmu tasyrih ataupun anatomi, fiziologi apa, bukan itu maksud utama dia. Tetapi sering kali juga Nabi SAW ni bila-bila tu dia royak benda tu, nak menarik perhatian. Sebagai satu mukjizat yang mana orang zaman dia tu tak tahu benda tu, tapi dia royak, kata lagu tu. Orang kaji sungguh perut manusia ni ada 7. Dia nak bagi kot tu, nak suruh orang kaji lah seterusnya. Orang Islam ni jenis tu, jenis kaji gapo-gapo. Bukan kaji tu bab agama saja, tentang tubuh dia, tentang kesihatan dia, dia kena tahu. Dia nak menarik perhatian kot tu. Supaya baru ni lah kita sebut apa ni, lalak masuk gapo, dia bukan nak royak, nak ajar kita jadi pengotor. Dia nak menarik perhatian kita supaya kita fikir apa racun dia. Racun dia tu boleh jadi mudarat untuk berapa banyak, boleh menimbulkan berapa banyak penyakit. Kita kena kaji. Lepas tu penawar yang ada pada dia tu, adakah sekadar menghilangkan racun dia tu saja? Kau penawar tu kita boleh guna untuk gapo dia lagi penyakit gapo. Dia nak menarik perhatian kita, nak suruh kaji hot tu. Bukan semata-mata apa ni nak ajar kita cara nak minum tu dah. Hot tu tidak penting mana. Kalau tak si minum tak apa, puasa kembali buat. Kalau nak juga tak ada minum. Cara mana? Sekurang-kurangnya kita dapat dah situ. Hak lebih lagi tu kamu kajilah. Aku royak dah tu anak koci tu, bui dah anak koci. Seseolahnya gitu. Supaya juga di sini. Bui dah royak 7 ada perut manusia. Kalau kita nak kata isi 7 perut, apakah setiap kali orang makan tu dia isi 7 sekali dengan maidah penuh dan ususnya penuh lalu gitu ke? Tak ada lagu tu. Dia penuh maidah, tak ada dah mutah dah. Tak ada masuk dalam tu lagi. Kau usus kecil, usus besar tak ada sampai situ. Maknanya Nabi nak royak bukan nak isi semua tu, mana boleh. Dia nak royak benda lain, nak ajar kita supaya orang Islam dia jadi golongan, jadi masyarakat pengkaji dalam bidang masing-masing. Ni dia nak royak tu betul lah. Ambil lah bahagian tu. Bukan nak royak setiap makanan yang dimakan dia boleh diisi sampai ke 7 tadi, penuh maidah, penuh usus kecil dan usus besar. Mana ada berlaku lagu tu? Tak ada, tak sampai situ. Dia nak royak benda lain situ. Yang keempat. Yang kelima, hak ni setengah-setengah orang Islam, orang mukmin, dan setengah-setengah orang kafir. Bukan semua. Al-mukmin di sini maknanya setengah-setengah orang mukmin. Al-kafir di sini setengah-setengah orang kafir, bukan semua. Gitu. Sebab kita kata orang tak buat lagu tu. Orang tu semua orang dalam dunia kau. Tapi kita sebut orang. Gitu. Orang dengan makna sebahagian orang. Orang tak buat benda lagu tu. Orang tu maksud semua dunia kau. Dak.
Padahal semua dunia ni orang panggil orang belakang, mana orang tu. Itu penggunaan bahasa. Yang keenam, yang dimaksudkan dengan 7 ni 7 sifat manusia. 7 sifat manusia. Hak tak molek lah, iaitu tamak, haloba, rakus, panjang, angan-angan panjang, tamak, su'it tamak, perangai huda, hasad, gemuk, fikir nak segar tubuh saja, sedap tubuh saja. Tu hak ia kenal ni. Ada juga yang ketujuh, pendapat dia lagu lain. Dia kata hak ni isyarat kepada 7 syahwat. Tapi dalam syarah Muslim Imam Nawawi ni tak ada sebut. Tak apa, kita sebut ni hak ada sini tu. Hak Imam Nawawi disebut. Yang ketujuh, orang mukmin, maksudnya di sini orang mukmin yang sempurna imannya. Bukan orang mukmin sebagai orang mukmin. Dan orang kafir, hak kafir semati. Hak kafir semati. Dalam arti kata kafir semati ni, dia tak khabar ingat. Dia kira ikut nafsu dia. Kalau hak kafir, hak mikir tentang generasi akan datang tu, puak-puak misalnya kita kata Greenpeace, puak-puak pencinta alam tu, tidak kafir semati tu. Dia ada juga mikir tu manusia akan datang. Sial kau orang akan datang, kita ni nak mati tahu dah, tak lama tu. 100 tahun akan datang. Lagu mana? Takkan kita nak hidup dunia ni, nak menikmati dunia ni kita saja. Puak-puak lain, sialah kanak cucu kita. Dia kata, kecek tu kecek orang mukmin. Lagu tu. Walaupun dia kafir. Hak ju, hak baik, perangai orang kafir hak baik. Hakikatnya itu sifat orang mukmin. Layak dengan orang mukmin. Kafir hak sebenar tak ada. Dia tahu memuaskan nafsu dia saja. Dia tak kira kepentingan siapa-siapa. Itu kafir hak semati. Maksud di sini kafir hak semati. Kalau kafir hak dia memikir kesihatan dia apa tu, tidak semati tu dia ada fikir-fikir lain. Tidak ikut nafsu. Hak tidak ikut nafsu ni sepatutnya siapa? Orang mukmin lah. Sebab tu sifat orang mukmin tu ada. Sebab itulah betul Syekh Muhammad Abduh kata, dia kata orang Islam lah ni, dia nama Islam, tapi sifat orang kafir tu ada pada dia. Ada belakang, kata dia. Orang kafir tu, sebahagian orang kafir tu namanya dia kafir, tapi sifat orang Islam tu ada belakang dengan dia. Lepas tu dia kata orang kafir ni terdinding, tak boleh masuk Islam ni sebab orang Islam telah menjadi dinding dia. Orang Islam, sebab apa tak boleh masuk Islam? Sebab orang Islam jadi dinding, jadi nampak hudud Islam. Itu kata-kata dia tu. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang Islam terdinding, Islam terdinding dengan orang-orang Islam. Itu betul. Dia kata ada asasnya. Yang ke-8, maknanya sebahagian orang mukmin makan untuk mengisi satu perutnya. Dan kebanyakan orang kafir, bukan sebahagian, kebanyakan orang kafir makan untuk mengisi 7 perutnya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, Pak Imam Nawawi sebut ni, maksud hadis ini ialah supaya kita tidak membanyakkan dunia. Bukan maksud makan saja, benda-benda lain pun. Hak dunia ni kita kena sikit, jangan pelebih. Kalau pelebih, punah. Sifat orang kafir tu mari. Jangan pelebih. Jangan jadi seperti orang kafir. Orang kafir dia tak ada hak, dia boleh buat belakang. Orang Islam tidak gitu. Dia kena sedikit, walaupun hak halal sekalipun. Itu maksudnya, supaya orang Islam ni menyedikitkan dunia. Tidak, bukan berkenaan dengan makanan saja, minuman saja, hak lain-lain, pakaian, lain-lain semua. Hak dunia, kalau hak dunia kita kena sedikitkan. Hak dunia ni maksudnya dalam istilah agama ni, hak berkait dengan nafsu, pemuasan nafsu. Hak dunia untuk menjaga kedaulatan hukum Allah, itu bukan dunia. Hak dunia untuk menjaga kehormatan orang Islam, itu bukan dunia. Akhirat hak tu. Perang untuk mendaulatkan, menegakkan Islam, itu bukan dunia. Akhirat. Istilah dunia tu kita kena faham.
Lepas tu hak tidak disebut di sini, yang disebutkan oleh Qurtubi misalnya. Dia kata hadis ini mengisyaratkan kepada 7 syahwat nafsu manusia. Apa dia? Yang pertama berkait dengan makan. Kalau berkait dengan makan, nafsu perangai dia tu, perangai. Tapi manusia ni beri makan kan, nak sedap, nak gitu gini, memang manusia tu gitu. Yang kedua, nafsu dia, angin dia. Yang ketiga, syahwah mata. Mata tu kan sedap tengok. Hok minyak-minyak kan sedap kan, hok mani-mani tu sedap, nampak. Dan syahwah mulut, serah sedap bubur dalam mulut. Syahwah juga tu. Dan syahwat udhun, telinga, bunyi goreng tu sedap dah. Bunyi goreng tu sedap dah, nikmat dah tu. Hak tuli tak serah hak tu. Bunyi dia mamah tu pun kita serah. Telia dah, kerok tu rapuh molek. Bunyi situ pun nikmat. Syahwat juga ada. Dan syahwat hidung pun ada juga. Bau sedap tu, nikmat dah tu. Dia raya. Akhir sekali, syahwat lapar. Bila kita lapar, kita serah nak makan. Orang mukmin dia ada syahwat soniyah, syahwat untuk menghilangkan lapar. Satu dia utama hak tu. Hak lain tu dia tidak utama. Bau sedap ke, bunyi sedap ke, tengok sedap comel ke, dia tak tengok tu. Bukan bab makan saja, bab lain-lain pun, bab bini ke, bab kerja ke, bab apa-apa pun lagu tu. Dia tidak tengok dari segi glamour ke, dari segi orang pandai tinggi ke, tak, dia tidak tengok. Dia tengok dari segi apa keperluan dia. Patutkah dia buat benda ni? Apa faedahnya untuk umat Islam, untuk orang Islam, untuk akhirat dia sendiri? Apa faedah? Dia tak kira dari segi gaji mahal saja ke, kedudukan pangkat, tak. Hak tu sedap juga tu, angin juga tu. Sedap jadi segar tu berlakon. Duduk di tempat-tempat yang sedap, bau sedap ke apa, dia tidak utama tu. Orang mukmin tidak gitu. Dia sekadar kalau makan untuk menghilangkan lapar, lapar, syahwat hidung, syahwat telinga, syahwat gotu-gotu, tidak. Tidak dalam perkiraan dia. Begitu juga nak bini, orang perempuan terhadap lelaki, bukan tengok orang comel, sedap mata saja, sedap dengar suara dia saja. Bukan hak, tetapi benda lain. Yang dikira tu masuk belakang tu, luah tu. Bukan tengok pada zahir. Ada pun orang kafir, orang Islam pun ada juga lagu tu kan. Dia tengok dari segi hak zahir tu, tertarik mengikut hak zahir. Itu tak betul, tak kena. Kalau lagu tu punah. Orang kafir dia makan dengan semua nafsu tadi, semua syahwat tadi. Dia kira belakang, dia ambil kira belakang. Orang mukmin tidak gitu. Ibnul Arabi pula kata, ini tambah lagi. Ibnul Arabi kata 7 usus yang Nabi SAW sebutkan di sini, ataupun 7 peruk yang Nabi SAW sebut di sini, itu adalah kinayah, bahasa sindiran kepada hawas al-khams, panca indera yang 5: telinga, pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa dan sebagainya tu, dan syahwah dan hajah. Itu 7. 5 ada ni, lepas tu nafsu, keinginan, dan hajah, keperluan kita. Orang mukmin ni dia makan untuk keperluan dia, hajah, bukan untuk hak lain. Hak lain tu tidak utama. Kalau sedap tengok pun, kalau tidak halal dia tak akan makan. Tu sekurang-kurangnya ramai-ramai ni kok mana-mana pun orang mukmin, kalau babi pun dia makan, gapo haram pun dia, tu teruk benar tu. Kalau orang mukmin ni dia ada iman dia mesti ada kira. Siapa satu peringkat tak usah doa ya, sedap lah mana, comel lah mana pun babi, gula dia nampak sedap, bau sedap, tak akan makan. Dia tak akan utamakan tu. Tu sekurang-kurang dah tu. Hak tinggi lagi dia, kau lagi tinggi lagi lah. Tidak nanti babi. Kalau hak syubhat ke apa, dia tak sedar. Kalau tidak bersih, dia tak sedar, dia pilih. Tidak tengok sedap saja, cara dia buat tu lagu mana, alik belakang tu dia tengok. Dia pergi cek juga alik belakang tu lagu mana.
Pinggan dia basuh lagu mana, dia ambil kira belaka, dia tidak tengok dari segitu zahir saja. Itu orang mukmin. Maknanya orang mukmin ini dia berhati-hati dalam kehidupan dia, dalam menilai hidup, makan minum dia, gapo-gapo dia menilai belaka. Itu maksud hadis ini. Bukan maksud dia setiap orang mukmin, tidak. Itu bercanggah dengan kenyataan. Kenyataan tidak begitu. Dengan sebab itu ada ulama mengatakan ni khusus dengan ni faham apa dia ni hak berkenaan ni. Imam Nawawi sebut. Ada mengatakan Thumamah bin Uthal, ada mengatakan Jahjah Al-Ghifari, ada mengatakan Nadrah bin Abi Nadrah Al-Ghifari. Ada beberapa riwayat. Tetapi yang lebih sahih dalam banyak-banyak ni ialah Jahjah Al-Ghifari, ataupun dalam setengah hadis dia sebut dengan kunyahnya, iaitu Abu Ghazwan. Abu Ghazwan. Hak tu lebih sahih daripada hak lain. Tapi mungkin juga berlaku beberapa peristiwa. Tetapi kalau dengan lafaz yang sama, beberapa peristiwa tak ada beza, tak munasabah juga. Adanya salah. Tak munasabah, kita kena tengok mana yang paling sahih. Yang paling sahihnya iaitu peristiwa Jahjah Al-Ghifari, itu nama dia, dan kunyah dia iaitu Abu Ghazwan. Imam Nawawi ada sebut di belakang ni, ada sebut. Itulah, nampaknya sudah panjang dah. Kita ni sekatulah dulu. Wallahu a'lam.